Assalamualaikum. Halo, 大家早上好. Saya bersama kumpulan saya akan menerangkan kaedah pembelajaran reka bentuk infografik yang dibangunkan bersama. Berdasarkan model Azure yang bertajuk Selamatkan Alam Sekitar dengan Aktiviti Kita Semula, iaitu tajuk di bawah pelajaran tingkatan 2. Baiklah. Aktiviti yang akan dilakukan menggunakan model Azure yang dikenali juga dengan model perancangan instructional secara sistematik. Antara fasa pertama ialah Analyze. Analyze ialah menganalisis ciri-ciri pelajar yang ada di dalam kelas. Pelajar kami yang terlibat dalam aktiviti ini ialah pelajar tingkatan 2 bakti yang mempunyai seramai 20 orang pelajar yang terdiri daripada 12 orang lelaki dan 8 perempuan. Pengetahuan yang sedia ada pada murid tingkatan 2 bakti ialah mereka mengetahui cara menjaga alam sekitar dengan betul. Kumpulan kami mendapati gaya pembelajaran murid tingkatan 2 bakti ini lebih menggunakan pendekatan pembelajaran auditory, visual, pergerakan dan antara perorangan, iaitu kebolehan memahami orang lain. Pada fasa yang kedua iaitu state, menyatakan objektif. Objektif yang diperoleh daripada pelajar pada akhir pembelajaran itu, nombor 1, menyenaraikan 3 daripada 4 cara menjaga alam sekitar berdasarkan gambar menggunakan ayat yang betul di dalam slide. Nombor 2, berbincang serta menyenaraikan 3 daripada 5 isu penting daripada petikan yang diberikan menggunakan ayat yang betul di dalam slide dan menulis di dalam buku nota. Nombor 3, mampu melakukan aktiviti tugasan yang diberikan oleh guru yang membabitkan aktiviti kita semula. Baiklah, yang seterusnya, untuk fasa yang ketiga bagi model Azure ialah select, iaitu memilih kaedah, media dan bahan bantu mengajar yang terbaik. Yang pertama, untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas dengan menggunakan kaedah bersemuka di antara guru dan murid yang berada dalam kelas atau di luar kelas dengan mengadakan pendedahan tentang kita semula. Yang kedua pula, guru dan murid mengadakan aktiviti bersama-sama di dalam kumpulan melakukan aktiviti kita semula. Seterusnya, strategi yang dilaksanakan iaitu demonstrasi yang pertama, demonstrasi yang ditujukan kepada guru. Yang kedua, demonstrasi yang ditujukan kepada anak murid. Yang ketiga, demonstrasi yang ditujukan pada bahan aktiviti pelajaran. Bagi bahan bantu mengajar BBM iaitu projektor, laptop, Canva dan YouTube serta bahan kita semula dan tong sampah kita semula, kami gunakan bahan ini untuk menerangkan dengan lebih mudah dan berkesan dengan kaedah infografik dan tayangan seperti yang dipaparkan di sebelah kiri rakaman ini serta melakukan aktiviti amali bersama guru dan pelajar dalam membudayakan aktiviti kita semula. Baiklah, untuk slide yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Cikgu Hafizuddin. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Atikah.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung fasa yang keempat, iaitu utilize dalam menggunakan media dan bahan bagi tujuan pembelajaran. Maka kami menggunakan video dan infografik bagi menunjukkan bahan pembelajaran dan aktiviti yang akan dilakukan semasa sesi pembelajaran. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada fasa yang kelima, iaitu require, yang mana ia amat memerlukan penglibatan murid seperti mana yang disebutkan sebelum ini oleh Cikgu Atikah. Maka terjadilah pembelajaran secara bersemuka di antara guru dan pelajar. Seterusnya, guru akan memperkenalkan set induksi kepada pelajar, iaitu dengan guru memaparkan poster gambar logo kita semula. Berdasarkan paparan set induksi tersebut, bermulalah beberapa langkah yang dilakukan. Okey, kita lihat pada langkah yang pertama. Guru akan memberi penerangan mengenai maksud logo kita semula. Semasa guru menerang, pelajar akan memberi perhatian dan mendengar penerangan yang diberikan oleh guru. Okey, langkah seterusnya ialah langkah yang kedua. Guru akan menimbulkan persoalan serta menyatakan 4 cara menjaga alam sekitar kepada pelajar. Okey, berdasarkan soalan tersebut, pelajar akan menjawab dan segala jawapan yang diberikan oleh pelajar mengenai cara menjaga alam sekitar, guru akan membuat penambahbaikan dan pembetulan serta kesimpulan. Okey, seterusnya. Langkah seterusnya ialah guru akan menunjukkan demonstrasi cara membuang atau menyusun bahan kita semula pada tempat yang betul dan cara menjaga alam sekitar secara amali. Di situ, murid akan melihat dan melakukan aktiviti bersama-sama dengan rakan di dalam kumpulan. Okey, yang terakhir sekali ialah guru meminta murid menyatakan kepentingan dan faedah yang diperolehi daripada aktiviti yang dipelajari berdasarkan kefahaman tersendiri. Okey, apa yang pelajar faham, pelajar akan nyatakan, akan beri maklum kepada guru. Untuk fasa terakhir bagi model Assure ialah evaluation, iaitu menilai dan mengulang kaji pencapaian pembelajaran. Di sini kami membuat 3 penilaian utama, iaitu yang pertama dari sudut pembelajaran bersemuka, yang kedua dari sudut kaedah dan media, yang ketiga iaitu prestasi murid ketika pembelajaran secara amali. Baiklah, kita lihat pada penilaian yang pertama dulu, iaitu pembelajaran bersemuka. Guru dapat menilai pemahaman pelajar dari pelbagai aspek serta minat mereka terhadap pembelajaran yang diajar supaya guru dapat meningkatkan prestasi mengajar. Jadi ketika bersemuka guru mengajar, guru dapat lihat tindak balas murid secara langsung, seperti mimik muka pelajar yang dahagakan ilmu ataupun mimik muka pelajar yang dalam kebosanan ataupun respon pelajar semasa guru ajukan soalan, semua pelajar tunduk dan faham. Seterusnya ialah penilaian yang kedua dalam menilai sudut kaedah dan media. Maka akan ada beberapa soalan yang timbul pada penilaian ini seperti apakah kelebihan, kebaikan dan kekurangan yang terdapat pada media atau infografik yang ditayangkan kepada pelajar. Ini supaya guru boleh menambah baik dan memulihkan kekurangan yang berlaku semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku.
Dan untuk penilaian yang terakhir sekali ialah prestasi pelajar semasa melakukan aktiviti amali, iaitu dengan menilai tahap aktiviti yang diberikan kepada pelajar dan yang utamanya adalah tujuan pengajaran melalui aktiviti amali tercapai atau sebaliknya, serta tingkah laku pelajar yang memberi kesan atau tidak. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung penerangan kami berkenaan poster yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran ini berdasarkan model Ashur. Seperti mana yang telah terpapar di skrin, inilah infografik yang telah kami sediakan sebagai alat bantu mengajar. Di dalam poster yang kami hasilkan, terdapat 4 elemen yang perlu diambil kira bagi memudahkan penyampaian guru ketika sesi PDP dijalankan, iaitu elemen warna, gambar, tulisan dan bahasa. Elemen yang pertama ialah warna. Kami memilih 3 warna utama iaitu hijau, hitam dan biru. Ini kerana warna tersebut tidak terlalu membosankan serta tidak silau dan menenangkan mata bila dilihat. Ia juga merupakan warna asas tema alam sekitar yang diguna pakai dunia. Bagi warna untuk tulisan pula, kami memilih warna hitam dan kuning supaya tidak tenggelam dan sesuai dengan warna latar serta jelas untuk dibaca. Elemen kedua adalah gambar. Gambar yang diterbitkan di dalam poster bertujuan memberi penerangan kepada pelajar tentang aktiviti yang akan dijalankan. Gambar logo kita semula serta gambar animasi sesuai dengan peringkat pemahaman pelajar. Bagi elemen ketiga mengenai tulisan, kami menggunakan jenis penulisan Open Sans Extra Bold yang mempunyai huruf lebar dan jelas dibaca. Yang kedua, 2 jenis tulisan yang diguna pakai tajuk dan isi yang berbeza pada warna dan saiz sahaja. Ketiga, setiap huruf yang digunakan adalah huruf besar yang mudah untuk dibaca dan boleh membezakan antara isi dan tajuk disebabkan warna. Elemen yang terakhir iaitu elemen bahasa, yang mana kami menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Bahasa yang mudah difahami oleh pelajar serta ayat yang singkat dan pada masa yang sama pelajar mampu mengikut aktiviti sesuai dengan bahasa yang digunakan. Sekian dari saya sebagai wakil kumpulan dan terima kasih.